Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bacaan suratul Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا
حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, idin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid. Dan Alhamdulillah telah pun kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Dan sebentar tadi telah pun kita membaca 20 ayat, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar atas usaha kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Dan insya-Allah kita teruskan dengan kuliah subuh lebih kurang 30 minit saja untuk pengisian kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Dan Alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban. Tidak berapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi pengharapan dan doa kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan bila kita masuk dari bulan Rajab, kita ada berdoa kepada Allah, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Jadi mula masuk dari Rajab lagi, kita dah mohon kepada Allah agar Allah menempatkan kita dalam kalangan hamba yang dapat masuk Ramadan. Kerana Ramadan kita sedia maklum melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah perintahkan puasa, bulan yang Allah turunkan Al-Quran, dan dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang malam itu melebihi dari 1000 bulan, iaitulah Lailatul Qadar. Jadi kita sebagai hamba yang beriman sangat berkehendak agar kita dapat masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak untuk tahun ini. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Kerana kita sedia maklum
pada Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lepas ni kita nak sembahyang tarawih di masjid pun dah boleh. Ya, sembahyang tarawih di rumah masing-masing, stay at home kan. Masa tahun lepas, makna setahun dah lah kita melalui wabak pandemik COVID-19 ni, setahun lebih dah. Jadi kita berdoa agar wabak ni makin kurang dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna lah, khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah setakat ni yang kita dengar, tarawih itu dapat ataupun dibenarkan untuk dilaksanakan di masjid dan surau dengan pematuhan SOP yang telah diletakkan kepada kita, penjarakan saf dan semualah face mask dan sebagainya. Jadi demikian, mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang dapat merebut peluang yang besar dalam bulan Ramadan yang akan kita masuk tidak berapa hari lagi. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita menyambung kembali tafsir suratul Kahfi. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pagi ini ayat yang ke-56. Setelah mana pertemuan yang lalu kita baca ayat 54 dan 55. Yang mana ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Dan sesungguhnya kami telah memberi penjelasan kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh bandingan. Allah peringat kepada kita, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sesungguhnya kami telah memberi penjelasan kepada manusia linnas min kulli mathal, dengan berbagai-bagai contoh perbandingan. Banyak contoh Allah beri. Allah turunkan ayat, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira kepada orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala mempertakutkan kepada hamba yang kufur dan ingkar kepadanya. Jadi ayat-ayat itu sebagai peringatan kepada kita, khususnya agar menggolongkan diri kita sebagai golongan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelbagai macam dalam kehidupan kita di dunia ini Allah uji. Ya, kita sedia maklum yang kita sebut tadi, setahun kita melalui wabak COVID-19, maka itu adalah ujian kita, ya, ujian umat akhir zaman. Ya, sehingga kan di zaman Nabi tidak pernah solat berjemaah jarak semeter. Nak sebut kata bahawa di zaman kita ni sebagai langkah pencegahan, ya, ad-darurah tubihul mahzurat, perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Nak mengelak daripada mudarat maka mengharuskan, ya, mengharuskan penjarakan, ya. Walaupun di sana masih lagi ada orang yang mempertikaikan solat berjemaah jarak. Solat berjemaah jarak ni di tempat umum, masuk masjid atau surau. Di rumah masing-masing dah perlulah berjarak kerana ahli keluarga. Takkanlah di rumah tu kita kena ikut SOP berjarak, sedangkan makan rapat, sedangkan duduk santai di sofa tu rapat, tidur pun rapat, sembahyang berjarak ada. Jarak ni kerana nak mengelak mudarat. Ad-darurah tubihul mahzurat, qawaid fiqhiyah, kaedah hukum dia. Jadi perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Asalnya perintah merapatkan saf. Akan tetapi kerana nak mengelak mudarat yang mengancam nyawa, maka mengharuskan penjarakan. Kerana melalui perubatan bahawa dengan penjarakan ni kurang risiko kena COVID tu. Jadi kita aku. Maka pertanyaan kita yang pertikaikan solat berjarak ni, adakah dia punya mari pertanyaan dengan berjarak ni jemaah tu, solat berjemaah tu tidak sah. Wa main hukum, wa main dalil yang solat berjarak semeter-semeter ni jemaahnya tidak sah. Bukalah kitab fiqh mana pun tidak akan bertemu solat berjarak ni ataupun tidak merapatkan saf menyebabkan jemaah itu tidak sah, tidak mendapat pahala jemaah. Tak ada.
Melainkan hak nak jadi jamaah, nak jadi makmum tu duduk depan daripada imam, dia tak sah. Dan imam duduk sini, dia nak jadi makmum, dia duduk depan lagi, tak sah. Atau hak luar sana, dia duduk depan lagi daripada imam, tu tak sah. Maka di sana kena tengok dari sudut satu, kaedah hukum dia dan hukum Allahumma salli ala Muhammad, pelaksanaan akan solat tersebut. Maka semua tu diteliti dengan begitu perinci dan halus oleh golongan yang mempunyai autoriti, kan? Bukan main suka-suka nak tentukan SOP ni, kan? Kalau jemaahnya tidak sah, maka pasti tidak akan suruh untuk berjemaah dengan penjarakan semita-semita. Kalau jemaahnya tidak sah dengan penjarakan semita, pasti akan kata, tak payah lagi lah masjid ni, pasal dengan jarak semita ni sembahyang berjemaahnya tidak sah, baik sembahyang di rumah. Tak ada, pasal kita sebut tadi. Baik, cuma dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, ya, kita sentiasa berdoa dan berharap agar COVID ni semakin hari semakin sikit-sikit lah sekali jadi kosong, kita dapat laksanakan solat secara seperti biasa. Kerana keinginan kita untuk solat rapatnya, kemudian lepas sembahyang salam dan sebagainya, ya. Kerana hak tu semua mewujudkan Allahumma salli ala ukhuwah Islamiyah. Walaupun hari ini kita tak boleh salam dan sebagainya, kerana kita aku dengan Allahumma salli ala Muhammad, SOP itu, ya, untuk memutuskan rantaian COVID-19. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Baik, jadi kita sambung ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhibu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak utuskan para rasul itu melainkan hanya sebagai penyampai berita gembira dan pemberi amaran. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Dan tidak kami utuskan rasul illa mubasysyirin wa mundzirin, melainkan untuk memberikan khabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi kita sedia maklum bahawa tugas para anbiya wal mursalin adalah untuk menyampaikan dakwah, nak menyampaikan kabar gembira kepada orang beriman dan inzar atau peringatan atau mempertakutkan kepada hamba yang ingkar kepada Allah. Nak terima tak terima, waktu di sisi mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi tugas para anbiya menyampaikan dakwah. Bagaimana kita melihat bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam dakwah kepada ayah dia. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim memberi peringatan kepada li abihi azara, beri peringat kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa kamu menjadikan berhala ini sebagai Tuhan? Kenapa kamu menyembah berhala ini? Maka itu tugas para anbiya wal mursalin untuk menyampaikan dakwah, untuk memberikan khabar gembira kepada hamba yang beriman dan mempertakutkan kepada hamba yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tugas para anbiya wal mursalin, dan tugas selepas daripada kewafatan para rasul, itulah para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi tugas menyampaikan dakwah, tugas memperingatkan adalah dalam kalangan hamba yang alim ulama.
Maka sebab itu para alim ulama ni kita tak boleh nak pelekeh, kita tak boleh nak hina. Ya, malah kita nak kena Allah memuliakan. Karena mereka adalah dalam kalangan hamba Allah yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dengan ilmu, dan dengan ilmu itu mereka memberikan peringatan, menyampaikan dakwah kepada kita. Baik. Kemudian wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Tetapi orang-orang yang kafir sentiasa membantah dengan alasan yang batil untuk menghapuskan kebenaran. Orang yang kufur, mereka sentiasa mencari ruang dan peluang untuk nak mempertikaikan apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin dan apa yang dibawa oleh penerus kepada tugas para anbiya wal mursalin yang kita sebut tadi, para alim ulama. Mereka senantiasa nak cari ruang peluang, nak pertikai, nak menolak, nak menafikan apa yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin dan para alim ulama. Itu Allah sebut dalam ayat 56. Maka tidak mustahil para anbiya wal mursalin pun mereka dustakan. Para anbiya wal mursalin pun mereka kata gila, kan? Mereka kata macam-macam, kan? Tukang sihirnya macam-macam. Kenapa? Kerana itu mereka menolak ataupun kerana mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi mereka mencari pelbagai alasan untuk mereka nak menafikan kebenaran yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Demikianlah ya, yang penerus kepada tugas para anbiya wal mursalin, para alim ulama. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan mereka telah mempersenda-sendakan ayat-ayatku dan segala amaran yang diberikan kepada mereka. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka mempersendakan ayat-ayatku, Allah sebut, wa ma unziru huzwa, dan segala amaran yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak ambil peringatan. Ya. Tu. Tak kira siapalah. Ya. Karena ayat-ayat Allah ni yang kita sebut tadi ni banyaklah. Ya. Ayat khabar gembira. Sepatut kita ikut dan juga kita sebutkan dengan khabar gembira tu kita berkehendak agar diri kita tergolong dalam golongan yang Allah tentukan, hamba yang beroleh kejayaan dan kegembiraan nanti di hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita ayat-ayat peringatan, ayat-ayat adab. Maka kita dengan ayat-ayat azab ni kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong dalam golongan hamba yang Allah azab. Maka itu respon kita dengan Al-Quran, ataupun kita sebut interaksi kita dengan Al-Quran. Bila mari ayat berita gembira, maka kita mohon berdoa kepada Allah agar kita tergolong golongan hamba yang beroleh khabar gembira. Bila mari ayat azab, mari baca ayat azab, kita minta perlindungan dengan Allah agar kita tidak tergolong dalam golongan hamba yang diazab. Maka pasti kalau kita nak tergolong dalam golongan hamba yang Allah sebut khabar gembira, maka ciri-ciri orang yang mendapat khabar gembira tu kita kena ikut. Demikianlah sebaliknya, kita minta agar Allah lindung kita daripada tergolong dalam golongan hamba yang mendapat azab nanti di hari akhirat. Kita nak kena menjauhkan diri kita dari ciri-ciri orang yang mendapat azab Allah. Kerana ada orang tanya dia, mu nak masuk syurga? No. Mu apa tu, tak mau masuk neraka? Memang tak mau kena azab. Tapi pelaksanaan dia sebaliknya, seolah dia tak mau masuk syurga, seolah dia nak masuk neraka. Wal-iyadu billah. Kerana setiap satu-satu ni kita sedia maklum hak mana perintah Allah, sedia maklum
hak mana larangan Allah sedia maklum. Tapi masih ada orang yang meninggalkan perintah Allah dan juga melakukan larangan Allah. Tapi tanya dia, aku dak masuk neraka, kena azab. Tapi duk buat larangan Allah. Maka perbuatan dalam kehidupan dia itu tidak berbetulan dengan keinginan dia nanti di hari akhirat. Maka yang pastinya yang Allah sebut dalam ayat hujung ni, wa ma unziru huzwa, ia tidak ada apa kesan peringatan Allah kepada diri dia. Allah sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina, kerana zina itulah suatu perbuatan jahat, jalan yang buruk. Tapi masih ada orang berzina. Maka seolah ayat peringatan berzina tu tak ada beri kesan kepada diri dia. Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Ayat ni Allah mula Allah guna larangan tu dengan wala taqrabu, jangan kamu menghampiri. Kerana mari mufassiri sebut bahawa bila mana larangan tu jangan kamu menghampiri, jangan hampir. Kena bila hampir, beratus nak melakukannya tu tinggi gitu. Bukan kita kata bila hampir tu kompong buat dak lagi, pasal itu dengan rahmat Allah lah. Kadang ada Allah berkehendak nak menghindarkan dia kerana dia hamba Allah yang soleh, maka tu dengan kehendak Allah. Cuma kita sebut tadi, bila larangan untuk menghampiri, bila hampir peratusan untuk melakukan yang dilarang itu tinggi. Bila kita sebut contoh dalam 75% contoh gitu, atau 80%, atau 20% tu rahmat Allah lah kita kata. Allah berkehendak nak lindung dia, ialah dia dapat menghindarkan diri dia. Kenapa? Kerana sangat tarikan dia nak melakukan tu tinggi semua. Bila dah dekat-dekat dah, ni. Lepas tu Nabi pun sebut yang ketiga dalam kalangan antara dua lelaki dan wanita yang bukan mahram, yang ajnabi, yang boleh menikah ni, yang ketiga dalam depa dua ni adalah syaitan. Maksudnya hak bila berdua-duaan ni syaitan yang ketiga. Maka apa? Maka terdedah dan mudah melakukan zina, maksiat. Baik. Maka penghujung ayat ini peringatan Allah ni kepada umat manusia, khususnya kita hamba yang beriman. Ya. Kerana dalam kalangan kita orang Islam ni Allah beri peringatan, dalam peringatan pun masih lagi melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Wal-iyadu billah. Kerana ada orang Islam, nama dia Islam, tapi kan ada yang berkehendak nak keluar daripada Islam. Kerana apalah dia boleh jadi dalam Islam, kehendak diri dia tu tidak dapat disempurnakan, maka dia berkehendak nak keluar daripada Islam. Dia nak masuk agama lain, agama mana yang dia boleh duduk dalam keinginan dia. Boleh jadi macam tu. Contoh kan. Ni kita sebut bahawa inilah dia tidak takut dengan amaran ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia berasa macam hidup dia dalam kehidupan di dunia semata-mata. Hidup berasa macam hidup, dia tak ada mati. Sebab itu dia tak takut. Dia tak takut nak melakukan kemungkaran. Kan? Dia tak takut dia Allah cipta sebagai lelaki, contoh. Tak takut nak tukar jadi perempuan. Atau sebaliknya Allah cipta dia perempuan, tak takut nak jadi lelaki. Macam-macam manusia. Kenapa? Ni kita sebut mudah dia meletakkan keinginan hawa nafsu dia tu atas kali. Agama duduk nombor dua, atau duduk agama dua. Kalau dia letak agama atas sekali, dia akan Allahumma salli ala Muhammad buat saringan lah, menyaring. Lah ni aku nak buat ni betul tak betul? Agama benar tak benar? Kalau dia saring, agama tak benar, dah boleh buat, tinggal. Lah ni dia letak keinginan hawa nafsu di atas sekali. Bila letak keinginan hawa nafsu atas sekali, hak dia nak tu nak, lagu mana pun nak. Itu yang jadi salah. Kerana hawa nafsu ni
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Yang mana Allah sebut innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu menyeru dan menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, melainkan dengan rahmat Allah. Yang kita sebut tadi. Allah sebut ayat-ayat yang berkaitan dengan wala taqrabu, jangan kamu hampir itu. Apabila hampir terdedah untuk melakukan yang dilarang itu sangat tinggi. Sangat tinggi, melainkan illa ma rahima rabbi, melainkan dengan rahmat Allah. Allah berkehendak nak hindar dia daripada maksiat tersebut ialah dengan kehendak Allah. Cuma bila Allah larang jangan hampir. Kerana dengan hampir tadi ni boleh melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, ya, larangan tersebut. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba yang menerima ayat-ayat ancaman amaran ini sebagai mempertakutkan kita. Mempertakutkan hati kita. Bila kita terdedah melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, mari berasa getaran hati, takut, gementar hati itu. Itu maka alhamdulillah. Mari sama ada nak melakukan kemungkaran, terdedah melakukan kemungkaran, atau nak meninggalkan perintah Allah, mari getar. Alhamdulillah. Mana dalam diri kita ada iman. Melainkan orang yang nak dekat dengan perkara maksiat terdedah ni tak ada mari apa. Tak nak mari getaran. Waliyadzubillah. Pada bila tak ada mari getaran, maka hak maksiat tu dilalui dengan apa? Dengan mudah. Ataupun hak perintah Allah tu ditinggalkan dengan mudah. Tak ada mari berasa apa? Tak ada mari berasa bersalah. Tak ada mari berasa takut. Waliyadzubillah. Hak mari berasa takut tu, alhamdulillah, dalam diri kita ni ada iman. Mari bergetar, takut, ya, takut dengan meninggalkan perintah Allah, takut nak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka dengan takut itulah yang menghalangi kita dari melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun da'at imra'atin dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik. Dhatu mansabin wa jamalin faqala, maka apa kata pemuda ini? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan senang-senang nak mari keluar daripada ungkapan perkataan kita inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dalam keadaan terdedah apa tu hampirnya apa tu kita nak sebut, ialah digoda oleh wanita yang mempunyai kecantikan. Tak ada orang yang tu sebut lelaki goda oleh wanita, depa dua ni. Dan wanita ni disebutlah hadis ni nak sebut apa tu tarikannya begitu kuat. La tumasabin wa jamalin, mempunyai nasab yang baik atau kedudukan yang baik dalam masyarakat dan cantik. Mana kita sebut mudah dalam zaman kita ni, wanita hak mana ni? Artis. Hati patut comel pula. Masya-Allah. Mai goda ni. Orang lain tak ada. Bukan selang-selang, bukan calang-calang dan bukan senang nak Allah Sayyidina Muhammad nak mengatakan inni akhafullah. Kenapa? Kerana kadang orang kata rezeki duduk depan mata. Kan? Makna zatu mansabin wa jamalin ni hak lelaki semua duk gila dia kata. Dengan kita-kita sekali gila. Tapi ya goda kita macam tu. Tapi kerana kita takut dengan azab Allah, kita dapat menghindarkan diri kita dengan ungkapan aku takut kepada Allah. Tahu dalam ungkapan Arabnya inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tinggal gitulah. Masya-Allah, tabarakallah. Kerana hak ada takut tadi tu. Kalau tak ada mari takut. Rezeki ni kata rezeki bamata. Ramai-ramai ni jutaan lelaki nak ke dia mari cari aku. Mari ayat tu. Ayat tak ada takut. Ayat berasa apa? Bangga. Bangga dengan maksiat.
bangga dengan perlakuan maksiat wal iyad billah. Baik. Itu ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tidak kami utus rasul melainkan memberi khabar gembira dan memperingatkan. Jadi dua tu penting kepada kita. Khabar gembira kita berkendak ataupun respon kita dengan khabar gembira daripada Allah maupun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respon kita memohon agar kita tergolong dalam golongan itu. Dan kita berusaha untuk melaksanakan segala ciri-ciri orang yang mempunyai yang Allah tentukan sebagai beroleh khabar gembira. Pastinya dalam Al-Quran kita baca ciri dia mudah dua ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan khabarkan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahawa sesungguhnya mereka akan dimasukkan dalam syurga. Dua ciri. Aman wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Dia mari sekali buat. Aman wa amilus soleh. Beriman dan beramal soleh. Tak boleh kata aku ni beriman. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah tapi sembahyang dah, puasa Ramadan dah, buat maksiat, tidak sempurna iman. Atau dia buat amal soleh ya, buat amal ya. Tapi peliklah kan. Orang buat amalan ni pasti dia datang dengan iman tu. Barulah dia beramal. Biasanya begitu. Biasanya orang ni kata amanu, kami beriman. Tapi tak buat amal pun. Jadi mari sejalan, seiring dan sejalan amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Karena nak menentukan seseorang itu benar-benar beriman dengan amal soleh. Dan bukan dengan sebab amal soleh dia nanti di hari akhirat, bukan dengan sebab amal soleh dia masuk syurga. Hamba Allah masuk syurga ni kerana rahmah Allah, kasih sayang Allah kepada hamba yang aman wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh. Dia beriman kemudian disusuli dengan pelaksanaan amal soleh. Ya. Segala amal-amal soleh sebagai bekalan untuk dia berhadapan dengan Allah di hari akhirat nanti. Dan itu sebagai bukti iman dia. Amal soleh ini bukti iman. Dan kita sebut tadi dia masuk syurga tu kerana rahmat Allah. Kerana ada orang yang belum sempat lagi buat amal soleh. Boleh jadi. Boleh jadi dalam hidup dia, sepanjang hidup dia kufur contoh. Kafir. Lepas tu Allah beri hidayah masuk Islam dia. Boleh jadi masuk Islam, kita beri contoh umur 65 tahun contoh. Masuk Islam dia. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, duduk 2-3 minit, meninggal dia. Orang ni sempat tak buat amal soleh? Tak sempat. Hanya sempat boleh jadi mengucap ya. Tapi dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dengan dia kembali kepada Islam, maka ibarat seperti kain putih, tak ada apa dosa. Walaupun dia tak sempat lagi melaksanakan ibadah, hatta sembahyang pun tak ada lagi. Boleh jadi Allah mesti nama Fatihah pun tak boleh lagi. Yalah, daripada bukan Islam masuk Islam. Tapi kerana rahmat Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Sebab itu kita sebut tadi, cuma kita sebagai orang yang beriman, yang lahir, syukur kita lahir sebagai seorang Islam sejak dari lahir lagi. Allah mudah kepada kita dalam menerima Islam. Lahir dah kita Islam. Ya, berbeza dengan orang yang nak kembali kepada Islam ni lebih proses macam-macam. Ya, kesukaran, rintangan ahli keluarga dan sebagainya. Tekanan ya, dalam ahli keluarga macam-macam. Ya, kita mudah dan dalam pada kita mudah sebagai orang Islam, maka pastinya kita melalui kita sebut tadi aman wa amilus solihat. Kerana kita dah daripada lahir ni, kita pun dah tahu segala hukum hakam dalam Islam. Maka kita nak kena laksanakan segala hukum hakam ataupun syariat dalam Islam yang diwajibkan kepada kita. Itu respon ataupun interaksi kita dengan ayat-ayat Allah, demikian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membicarakan tentang
mubasyirin wa mundhirin. Khabar gembira dan juga mempertakutkan, nak peringat kepada kita. Nak beri takut. Tu. Bila pada perkara memberi takut, kita minta agar kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Dan bersama kita meninggalkan ciri-ciri orang yang Allah ancam tadi. Itu kita sebutkan interaksi dia. Interaksi kita dengan tadi tu, mubasyirin wa mundhirin. Kalau interaksi kita, kita dengar ya. Tapi dalam masa yang sama masih lagi kita melakukan maksiat, wal iyad billah. Tak ada apa. Ini Allah sebut. Wa ma unziru huzwa. Tak ada apa. Peringatan-peringatan hak nak bertakut tak ada mari apa. Tak ada mari takut, wal iyad billah. Tu nak kena tanam dalam diri kita agar Allahumma salli ala Muhammad, kita tergolong dalam golongan bila mari pada perkara-perkara yang kita sebut larangan daripada Allah, larangan menurut hukum syarak, maka kita takut secara datang dia kerana apa? Kerana kita memahami ayat-ayat Allah. Dan kita disebutkan tadi aman wa amil solihat, kita tergolong dalam golongan orang beriman dan beramal soleh. Kerana itu respon kita ataupun interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat 57. Satu ayat lagi kita baca. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, tapi dia berpaling darinya dan lupakan dosa yang telah dilakukannya. Sungguhnya kami telah meletakkan di atas hati mereka penutup-penutup menyebabkan mereka tidak dapat memahaminya, dan dalam telinga mereka penyumbat-penyumbat. Karena itu jika engkau menyuruh mereka kepada hidayah, mereka tidak akan menerima hidayah buat selama-lamanya. Wal-iyadu billah. Ini sambungan dari ayat 56 tadi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, tetapi dia berpaling darinya dan lupakan dosa yang telah dilakukannya. Bila diperingatkan akan ayat Allah, berpaling. Allah sebut orang ni melakukan zalim, melakukan kezaliman kepada diri dia. Dia telah menzalimi diri dia. Kenapa? Kerana ayat-ayat disebut tadi, ayat-ayat mempertakutkan tadi, tak ada buat apa. Malah melakukan dosa tadi. Dan lupakan dosa yang telah dilakukan. Maksudnya dia mudah melakukan dosa. Wal-iyadu billah. Tak ada apa. Yang ni, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra, wal-iyadu billah. Allah menjadikan dalam hati dia itu tutupan. Penutup daripada beroleh hidayah Allah. Wal-iyadillah. Kemudian Allah sumbat telinga dengan penyumbat. Masuk bukanlah secara zahir disumbat. Hak zahir ni makna orang panggil tak dengar. Ni dari sudut secara kiasan. Dalam erti kata Allah sumbat telinga dia, dalam dia tak lek dak. Dia tak dapat ambil peringatan. Orang duk peringat kepada ni buat ni perkara maksiat, nanti mu mati masuk neraka. Mu tak takut kau mu buat maksiat ni boleh jadi dalam buat maksiat tu mati. Waliyazbillah. Mu masuk neraka ni sebab mu mati dalam su'ul khatimah. Ada mati dalam buat maksiat. Waliyazbillah. Tak takut mari, tak takut apa. Waliyazbillah. Ni kerana Allah sumbat, hati pun tutup dah. Peringatlah. Diperingat kamu ni tak takut kau mu asal laki nak tukar jadi wanita, mu tak takut kau. Kalau mu mati dalam keadaan gini gimana?
So, kita duk beringat-beringat tak ada mari apa. Ni. Sebab Allah tutup dah hati. Dalam ayat yang lain, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan telah berkarat hati dengan sebab dosa dan kesalahan dia. Ni dengan buat dosa, hak awal mari biasanya orang yang beriman ni, orang Islam ni, hak masa awal tu, hak masa dia jaga sembahyang, bila dia nak buat keburukan, kemaksiatan, mari hak kata getaran tu. Tapi kalau daripada awal lagi memang dia tak jaga molek apa semua, tak ada mari dah, pasal dia dah berkarat dah hati. Hak ni hak kalaulah sekiranya dia tu seorang yang baik, kemudian dia melakukan dosa. Sebab itu dalam bab dosa ni, kerana ada orang mari tanya Allahumma salli ala Muhammad, nanti di hari akhirat bila ditimbang amal, Allahumma salli ala Muhammad, amal baik tu melebihi amal buruk, keburukan. Amal soleh, kebaikan melebihi keburukan, timbangan tu, mizan tu. Hak baik lebih berat lagi, banyak lagi. Maka orang ni dengan rahmah Allah, kasih sayang Allah, kerana amal dia banyak banding dosa dia, maka orang ni dia masukkan syurga. Melainkan bagaimana keburukan dia, maksiat dia banyak, berat lagi daripada amal soleh. Hak ni khusus pada orang Islam. Hak ni Allah Mesya Muhammad masuk neraka dulu, kerana banyak keburukan dia. Inilah bila ditimbang amal dia, bila dihisab amal dia banyak buruk, orang ni lah yang akan memerlukan nanti di hari akhirat pemberi syafaat. Hak banyak keburukan, pemberi syafaat. Bila mendapat syafaat sehinggalah dia kita sebut mendapat syafaat, maka selamatlah dia daripada azab api neraka. Baik, maka bila disebutkan bahawa orang ni banyak amal dia banding buruk dia, berat sini, maka orang ni masuk Allah SWT syurga. Jadi boleh jadi ada yang respon atau aku ni banyak dah buat baik, amal soleh banyak dah, takkan nak buat sekali ni menyebabkan timbangan amalku buruk banyak lagi. Jangan, sebab ni kita sebut tadi, jangan kena perkara amal, perkara keburukan ni bukan kita boleh hitung kira pakai logik pakai kalkulator. Dan kita kena sedar bahawa bila demikian jangan kita duk kira mudah kita. Kerana dalam perkara dosa, perkara maksiat, sekali kita buat, dia punya kaedah, sekali kita buat, benarlah hak mula nak buat tu berat. Mari syaitan ada mari ni, mu tak buat lagi dosa ni, mu try lah buat sekali. Takkanlah dengan sekali menyebabkan mu masuk neraka, sedangkan ibadatmu banyak. Ni syaitan punya godaan. Allahumma salli ala sayyidina. Maka sekali buat dosa, maka datang yang lebih mudah. Hak yang kedua tu lebih mudah. Kerana dah merasai untuk kali yang pertama, kali yang kedua lebih mudah, ketiga lebih mudah lagi dari yang kedua, begitulah seterusnya. Akhirnya amalan itu, bukan amalan, pelakuan dosa maksiat tadi ni, waliyadzubillah, jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan, lama-lama dah jadi banyak dosa, sehingga kan yang disebutkan la bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun, tak ada mari rasa apa takut. Jadi respon kita, janganlah kita ambil mudah dengan dosa. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi kita tak pernah melakukan dosa. Kan? Ialah kadang-kadang hak disebutkan, oi, terailah cuba sekali. Takkanlah sekali cuba tu disebabkan kamu cuba sekali tu masuk neraka, mu duk buat banyak amal soleh. Ada dalam bab amal soleh dengan dosa, amal soleh dengan maksiat ni jangan kita hitung cara mudah kita. Jangan kita hitung mudah gitu. Benarlah dari sudut kaedah hukum, bila amal soleh ditimbang nanti di hari akhirat, amal soleh itu banyak daripada maksiat, maka beruntunglah. Dengan rahmat Allah, Allah masuk syurga pasal dia tadi ya, selamat dalam timbangan amal. Kita kena sedar satu lagi, kadang kita berasa banyak amal soleh, sebab Nabi sebut bahawa orang yang muflis, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis dalam kalangan umatku, iaitu orang yang datang pada hari akhirat dengan solat dia, puasa dia, zakat dia. Mana orang ni orang
orang beramal ni, orang buat amil soleh, orang yang buat amal soleh. Tetapi di hari akhirat amal soleh dia ni habis. Wal iyadu billah. Habis sebab apa? Sebab nak kena bayar kepada orang lain. Bahasa kita sebut bahasa nak kena bayar kepada orang lain. Kenapa? Kerana ada kesalahan-kesalahan dia dengan orang. Ya, boleh jadi dia suka duk mengata orang, duk caci maki orang, duk khianat orang, duk zalim orang. Waliyadu billah. Kalau hari ni kan dosa tu mudah bercampur dengan medium sosial ni. Mari fitnah orang ni, dia duk sebar. Satu Malaysia tersebar. Bukan satu Malaysia, satu dunia tersebar. Maka dosa tu lagi banyak. Ni lah. Nanti di hari akhirat dia kena bayar kesalahan ni. Bayar tu tak ada dengan duit ringgit. Nanti di hari akhirat al-mal wal banun, tak ada apa dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari nanti tu tak ada dah beri manfaat mal, harta, wa banu, anak pinak tak ada beri manfaat. Yang memberi manfaat nanti adalah amal soleh tu. Amal soleh tu berlaku. Nak bayar kesalahan pun dengan amal soleh. Bayar dengan amal soleh, habis semua sembahyang dia, puasa dia, zakat, habis semua. Amal soleh, baca Quran, zikir, selawat, habis semua kerana banyak ni kesalahan dia. Waliyadzubillah, kita nak beri jatuh. Habis amal soleh. Tapi masih ada lagi orang yang tak selesai lagi. Maka bagaimana pula selepasnya? Dah tak ada dah nak bagi. Selepasnya pula, habis dah amal soleh, dia pula menanggung kesalahan orang yang berbaki tadi tu. Boleh jadi 1000 orang lagi, dia tanggung dosa-dosa orang tu. Awal amal soleh tadi banyak, tapi kerana kesalahan dengan manusia. Habis itu jangan dalam kalangan kita manusia ni tak boleh ambil mudah. Aku dengan Allah jaga molek, tak ira dengan orang. Ada boleh pasal kerana Nabi SAW sebutlah hadis tadi. Kita takut amal soleh yang kita duduk buat amal-amal tu habis. Waliyadzubillah. Baik itu dalam hubungan kita sama baik itu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah mesti kena beres. Hubungan dengan manusia pun kena beres juga. Tak boleh ambil mudah. Aku hutang dia tak apalah. Aku ni tak apalah. Dengan manusia je pun, tapi aku dengan Allah jaga molek. Betul lah, dengan Allah memang kena jaga. Dengan manusia pun kena jaga. Bukan dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kena jaga, binatang pun kena jaga. Bukan boleh main suka hati kita nak memperlakukan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, apalagi dengan manusia, sama manusia. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Kerana itu jika engkau menyeru mereka kepada hidayah, wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Waliyadzubillah. Mereka tidak akan menerima hidayah buat selama-lamanya. Kerana tertutup tadi. Hati tertutup, telinga pula tutup. Boleh dapat tak? Tak dapat dah. Tak dapat dah jalan. Jalan nak kembali kepada kebenaran tak dapat dah. Ya. Ini semua dengan kehendak Allah lah. Ya. Kalau dapat pun dengan kehendak Allah, tak dapat pun dengan kehendak Allah. Maka ghalib dia orang yang begini Allah sebut ni, wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Jadi dengan ayat dua ayat yang kita baca ni pukul 8 dah, kita setengah jam, lebih juga setengah jam. Ya, dengan dua ayat yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mempertakutkan kita. Ya, dengan apa tu kita sebut azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dengan takut tu, takut, mari dulu takut. Dengan demikian kita menjauhkan diri kita daripada ciri-ciri orang yang beroleh azab. Ciri dia bagaimana ni? Ciri dia Allahumma salli Muhammad yang membelakangkan peringatan daripada Allah. Allah larang, dia tak hirau. Dia buat juga. Allah suruh, dia irau, dia tinggal juga. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang interaksi kita dengan Al-Quran. Bila mana mari peringatan apa tu khabar gembira, kita minta agar kita tergolong dalam golongan orang yang beroleh khabar gembira, dan kita berusaha untuk melaksanakan ciri-ciri sebagai orang yang beroleh khabar gembira. Dan interaksi kita dengan ayat-ayat munzirina ataupun inzar, peringatan, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, kita minta agar kita dijauhkan dan kita berusaha untuk meninggalkan segala ciri-ciri tersebut
agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pada pukul 8 mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.